Peserta IPR dijangka bebas kemiskinan dalam tempoh 2 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anak seni perlu diberi ruang serta kebebasan dalam berkarya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah berkenaan dapat memastikan mereka memperoleh hasil kualiti produk bermutu tinggi. Saya tentunya tidak tahu tapi oleh kerana ini hasil seni yang daya cipta dan kreativiti itu harus ada. Kita berikan ruang agak bebas. Sudah kadang-kadang ada singgung kritikan termasuk abang saya dan adik saya cuma dimasukkan. Saya tidak cadang untuk edit apa-apa. Jadi kerana saya percaya dalam pembikinan filem ataupun hasil kreatif harus diberikan sedikit ruang kebebasan. Dan ini saya rasa juga pendekatan baru finas supaya ada wewenang, discretion. Tetapi prinsip seni ini harus lebih bebas untuk memastikan kreativiti itu tercungkil. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tayangan perdana filem Anwar The Untold Story di Ibu Negara. Mengulas mengenai filem berkenaan, Datuk Seri Anwar menyifatkan hasil karya sutradara dari Indonesia itu pintar dan hebat kerana mampu menggarap penceritaan selama 23 tahun kepada filem berdurasi kira-kira 90 minit. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berharap filem berkenaan mampu menangkis semua persepsi negatif yang pernah dilemparkan terhadap suaminya. Anwar The Untold Story, filem arahan pengarah Indonesia Viva Vesti, dibintangi Farid Kamil Zohari yang memegang watak sebagai Anwar. Manakala aktris Indonesia Acha Septriasa membawa watak Dr. Wan Azizah. Filem berlatarkan tempoh antara 1993 dan 1998 menceritakan mengenai perjalanan hidup Datuk Seri Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan serta perjuangannya dalam menentang amalan rasuah. Turut hadir pada tayangan perdana ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Filem yang menelan kos RM10 juta itu bakal menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 18 Mei ini. Peserta Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bagi model Inisiatif Usahawan Makanan Insan berupaya keluar daripada belenggu kemiskinan dalam tempoh 2 tahun. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kemajuan setiap peserta akan dipantau bagi memastikan mereka menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Kalau ini diusahakan pada skala yang menyeluruh di seluruh negara, kita akan ada satu mekanisme membantu miskin tegar dan B40 yang lebih mampan dan lebih berterusan kerana aset sudah ada di situ, pasaran sudah ada di situ, yang bertukar ganti ialah penerima-penerima dan memang kita nakkan penerima ini selepas 2 tahun pun dia move on pergi buat benda lain. Beliau berharap peserta Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR akan mencari model perniagaan lain termasuk membuka warung selepas berjaya mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan. Bercakap selepas majlis pelancaran mesin layan diri IPR di Stesen Central, jelasnya berbeza dengan program lain sebelum ini, aset-aset terbabit adalah milik kerajaan. Justeru kerajaan bertanggungjawab memastikan penerima benar-benar layak berdasarkan latar belakang sosioekonomi, malah komited meningkatkan pendapatan dan menaik taraf kehidupan masing-masing. Sementara itu, 100 buah mesin layan diri IPR akan ditempatkan di beberapa lokasi tumpuan bulan ini. Mesin tersebut akan diperluas dan memberi manfaat kepada 5,000 penerima di bawah program Inisiatif Usahawan Makanan Insan. Antara lokasinya seperti di stesen LRT dan MRT dan diperluas ke negeri-negeri dan kampus. Selain menambah bilangan mesin, pihaknya akan turut memantau kelancaran jualan dan trafik pembeli bagi memastikan peserta inisiatif mendapat manfaat sepenuhnya. Sehingga kini 1,100 rakan strategik telah menyatakan hasrat mereka untuk menyediakan mesin IPR tersebut.
Tempoh 7 hari diberikan kepada pemaju projek pembangunan komersial di Taman Muzaffar Shah Air Keroh Melaka untuk tambah baik aspek keselamatan cerun di kawasan terbabit. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menegaskan jika gagal, projek itu akan ditangguh sehingga ada jalan penyelesaian. Pemaju juga diminta memberi perhatian kepada tuntutan ganti rugi sekiranya terdapat rumah yang terjejas akibat projek tersebut. Pihak Majlis Pembedaran Hang Tuah Jaya telah memberikan tempoh seminggu untuk buat rectification dan kita akan pantau permasalahan ini secara harian. Saya memberitahu pada pemaju dan juga autoriti yang ada bahawa permasalahan ini mesti lebih perhatian daripada pihak berkuasa supaya langkah-langkah keselamatan mesti diambil daripada awal. Beliau meninjau struktur rekahan yang berlaku dan mendengar permasalahan penduduk yang terlibat di taman berkenaan. Dalam perkembangan lain, Melaka menyasarkan pemasangan rangkaian 5G di negeri itu selesai sepenuhnya tahun ini. Esko Negeri Fairul Nizam Roslan berkata ia melibatkan 224 lokasi di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alu Gajah dan Jasin. Kerajaan negeri akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi mempercepatkan proses pemasangan rangkaian itu. Sehingga 30 April, rangkaian 5G telah siap dipasang masing-masing di 91 lokasi di Melaka Tengah, Alu Gajah 6 lokasi dan Jasin 3 lokasi. Pemasangan 5G dalam negeri Melaka dah sampai 54%. Saya akan bincang dengan MIS dan pihak MCMC untuk segerakan lagi. Saya target kalau boleh kita capai awal 100%, kita akan minta kuota tambahan untuk, dan lokasi-lokasi tambahan pun saya dah bincang dengan MCMC, khususnya dalam Dun Asan sendiri ada 2-3 pekan kecil yang kita nak naik tarafkan kepada 5G. Tambah beliau, usaha ini juga sebagai persediaan bagi Tahun Melawat Melaka 2024. Fairul ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dun Asahan di Nyalas, Jasin. Kawasan rukun tetangga KRT akan diperluas dalam usaha memperkukuh semangat perpaduan. Setakat ini terdapat lebih 8,300 KRT di seluruh negara. Dalam pada itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang memaklumkan semangat perpaduan yang dipupuk menerusi integrasi nasional bertambah baik hasil pelaksanaan pelbagai program dan juga kempen. Kajian Indeks Perpaduan dijalankan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2022 menunjukkan peningkatan berbanding sebelumnya. Dan kedua kita buat tahun 2022, kita sudah dapat result dia dan meningkatlah sedikit. Kalau dulu 7070 indeks perpaduan 0.57 lah. Lepas itu 2 years later 0.62 dia naiklah. Dan kita pun sudah mengadakan satu kerja 2 tahun 7024 ini, dan mungkin 7025 kita akan dapat result lah. Jadi program-program interaksi very important. Perpaduan true understanding, kesepahaman di antara kaum, di antara agama, itu yang penting. Kalau kita tak ada program macam itu, kita tak pernah bertemu pun, itu jadi masalah lah. Beliau menghadiri Majlis Ramah Mesra Menteri Perpaduan bersama warga kementerian dan Jentera Perpaduan Negeri Kedah dan Perlis. Kes buli 5 pelatih Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Pangkalan Udara Kuantan pada 12 April lalu. Lebih 10 individu telah diambil keterangan termasuk mangsa dan suspek. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata siasatan masih berjalan dengan mengambil keterangan daripada semua saksi termasuk keseluruhan pelatih dan penyelia yang terlibat. Beliau turut mengingatkan agar gejala buli tidak menjadi budaya dalam kawasan latihan. Kalau dalam kecederaan yang tidak terlampau itu mungkin ada toleransi, tapi dalam kecederaan atau malah dalam kes-kes yang sebelum yang kita tahu mendatangkan kematian pun ada. So kita melihat kepada bukan pelaku itu sendiri tetapi authorities yang perlu menentukan bahawa kejadian ini tidak berlaku.
Datuk Seri Ramli menghadiri perhimpunan khas Ketua Polis Pahang DIPK Pahang. Hutan Simpan Panti di Kota Tinggi Johor akan diwarta sebagai hutan pelindungan hidupan liar dan hutan penyelidikan. Dan menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Datuk Salim Aman, pewartaan kawasan seluas 13,512 hektar itu akan dibuat mengikut Seksyen 10-1 Enactment Perhutanan Negara Pemakaian 1985 Negeri Johor. Ini kita akan jadikan kawasan hutan pelindungan sepenuhnya dan kita akan kelaskan di bawah Seksyen 10.1 sebagai hutan pelindungan hidupan liar dan juga hutan pendidikan. Jadi kawasan itu akan jadilah sebelum sekarang ni di sebahagian kawasan itu hutan pengeluaran, so kita akan tukarkan keseluruhan menjadi hutan pelindungan sepenuhnya lah. Pewartawaan hasil inisiatif Panti Conservation Area PCA yang berjaya menemui pelbagai penemuan baharu menerusi ekspedisi di hutan berkenaan Ogos tahun lalu. RM300,000 akan diperuntuk bagi melaksanakan kerja-kerja naik taraf kawasan konservasi panti bagi tujuan penyelidikan, pendidikan dan ekopelancongan. Daiwa Deep Sea Challenge membuka tirai pertandingan cabaran memancing laut bersempena Labuan International Sea Challenge LISC dan lebih 200 orang menyertai pertandingan yang diadakan di perairan terumbu layang-layang. Jumlah penyertaan kali ini juga meningkat berbanding tahun lalu. Selain peserta tempatan, ia turut melibatkan peserta dari luar negara, antaranya Perancis, Kanada, Hong Kong, Australia dan Brunei Darussalam. Pelepasan peserta pertandingan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ibrahim Tambi, di pekarangan Jeti Marina Awam, Labuan. Acara dianjur Klub Ekstrim GHRT dengan kerjasama Japanese Tackle Company. Pertandingan bermula hari ini sehingga 14 Mei menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM60,000 serta hadiah iringan. Bertemu kembali. Bursa Malaysia susut pada awal dagangan pagi tadi dan ia didorong aktiviti pengambilan untung dalam saham wajaran tinggi ketika sentimen berhati-hati meningkat di pasaran serantau susulan prestasi semalaman Wall Street yang kurang memberangsangkan. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 4.19 mata kepada 1,429.55 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Bahvest turun 5.5 sen kepada 13.5 sen. BSL Corp naik setengah sen kepada 5 sen dan SEAL meningkat 14.5 sen kepada RM7. Manakala saham yang mencatat keuntungan pula, Hectech bertambah 18 sen kepada RM22.96. Hon Leong Financial Group naik 12 sen kepada RM18.24. Manakala SEAL meningkat 11.5 sen kepada 44.5 sen. Ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal urus niaga menjelang pengumuman laporan inflasi negara maju itu esok. Dan setakat pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.43 berbanding dolar Amerika.
berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.34 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit dinagakan pada 5.60 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.87 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 13.17. MBSB Bank menerima 108,284 permohonan insan I setakat semalam. Pembiayaan peribadi patuh syariah itu merupakan kemudahan di bawah program Fasiliti Sokongan Akaun 2 KWSP. Daripada jumlah tersebut, hanya 49,130 yang layak dengan 27,202 permohonan telah diluluskan. Ia membabitkan nilai keseluruhan pembiayaan berjumlah RM561 juta. MBSP memaklumkan pemrosesan permohonan masih giat dijalankan dalam usaha memastikan pemohon menerima maklum balas daripada pihak bank dengan kadar segera. Permohonan yang tidak berjaya disebabkan beberapa faktor seperti permohonan berstatus muflis dan nisbah khidmat hutang yang tinggi. Sementara itu, MBSP turut menjelaskan ansuran bulanan ihsan I boleh bertambah atau berkurang tertakluk kepada perubahan kadar dasar semalaman OPR. Namun, jumlah keseluruhan ansuran bulanan yang dibayar tidak boleh melebihi harga jualan seperti dimaklumkan menerusi tawaran pembiayaan yang perlu dipersetujui. Isu dan konflik yang berlaku di mana-mana negara anggota ASEAN tidak seharusnya menjejaskan kemajuan ASEAN secara keseluruhan. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ASEAN mempunyai potensi besar untuk berkembang maju dalam pelbagai bidang dan mencatatkan pertumbuhan terutama dalam aspek ekonomi. Ia juga selari dengan pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu melihat rantau ASEAN menjadi contoh dengan negara-negara lain walaupun mempunyai isunya sendiri. Jadi pandangan Malaysia ialah kita tidak mahu diseret terus hingga kita lupa tentang matlamat ASEAN dan potensi ASEAN yang besar yang boleh diteroka secara bersama oleh semua anggota-anggota ASEAN, khususnya dalam konteks kerjasama ekonomi dan merangka pertumbuhan bersama. Tambahnya, pelaksanaan sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan sidang kemuncak segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand merupakan antara contoh usaha yang dapat memberi manfaat dan keuntungan kepada negara ASEAN terlibat. Beliau ditemui pada sidang media sempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Serangan udara terbaru oleh rejim Zionis di Gaza awal pagi tadi telah meragut 9 nyawa dan ia termasuk 3 pemimpin pejuang Palestin. Menurut pihak Hamas, mereka yang maut itu termasuk wanita dan kanak-kanak. Serangan udara dilancarkan tentera Israel dengan menyasarkan 3 pejuang Palestin iaitu Jihad Ghanem dan Khalil Al-Batani di Gaza serta Tariq Izzuddin di tebing barat. Di Rafah, media AFP melaporkan mayat telah dikenal pasti sebagai Ghanem selain turut mengorbankan isterinya. Serangan udara berlaku sekitar 2 pagi dan berlarutan selama 2 jam. Ini pula perkembangan angka korban banjir di Republik Demokratik Kongo. Setakat Isnin, jumlah mereka yang terkorban telah melebihi 400 orang. Banjir besar berlaku di 2 buah perkampungan yang terletak di wilayah Kivu Selatan. Anggota keselamatan dan agensi kemanusiaan juga terpaksa mengambil masa yang lama untuk mencari mayat ekoran lumpur tebal. Faktor cuaca yang tidak menentu serta hujan lebat telah menyebabkan tanah runtuh dan air sungai melimpah pada Khamis. Dengan lebih 400 angka korban, jumlah berkenaan adalah lebih 2 kali ganda daripada jumlah yang diumumkan pada Jumaat.
Palang Merah Kongo menyebut setakat ini 274 mayat telah dikebumikan, termasuk 98 wanita dan 82 kanak-kanak. Suhu pemanasan akibat perubahan iklim meningkatkan lagi intensiti dan kekerapan hujan di Afrika. Perancangan bandar dan infrastruktur lemah memburukkan lagi situasi. Perkembangan insiden kebakaran lombong emas di Peru, pasukan keselamatan telah membawa keluar mayat dalam tragedi yang telah meragut 27 nyawa. Proses membawa keluar itu mengambil masa 5 hingga 6 jam. Mayat dibawa ke bilik mayat di Arequipa yang turut menjadi lokasi ahli keluarga berkumpul untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kebakaran dipercayai berlaku daripada litar pintas yang mencetuskan kebakaran pada awal pagi Sabtu. Lombong emas berkenaan dijalankan oleh sebuah syarikat berskala kecil dan setakat ini belum mengeluarkan sebarang respon tragedi. Peru merupakan pengeluar emas terkemuka dunia dan pengeluar tembaga kedua terbesar. Puluhan ribu rakyat Serbia turun ke jalanan mengharapkan aspek keselamatan lebih baik, menuntut pengharaman kandungan keganasan di televisyen dan peletakan jawatan menteri. Protes tercetus selepas berlakunya insiden 2 kes tembakan rambang. Kehadiran puluhan ribu rakyat dalam protes di negara Balkan ini jarang berlaku dalam tempoh beberapa tahun. Mereka berarak di sepanjang jalan ibu kota dengan membawa spanduk Serbia menentang keganasan. Pada Rabu lepas, seorang pelajar sekolah membawa 2 pucuk pistol menembak mati 6 pelajar lain, seorang guru dan seorang pengawal keselamatan. Sehari kemudian, seorang lelaki berusia 21 tahun membawa senapang dan pistol menembak mati 8 orang. Kedua-dua suspek kini ditahan. Peserta demonstrasi turut menggesa usul tergempar di Parlimen bagi membahaskan isu keselamatan. Polis turut melancarkan program pengampunan penyerahan senjata haram selama sebulan dan sudah menerima lebih 1,500 senjata pada hari pertama. Acara sukan dui tahunan yang berprestij di rantau Asia Tenggara. Sukan Si Kemboja 2023 kali ini dibawakan dari Phnom Penh, Kemboja. Nantikan aksi-aksi perjuangan atlet-atlet negara yang dibawakan untuk anda sepanjang 3 hingga 17 Mei di TVOK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Susulan tersingkir awal dari Tamasya Sukan Si 2023, Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Bawah 22 Tahun Negara E. Ella Warasan akui mereka terpaksa akur menerima keputusan pahit itu atas beberapa faktor. Beliau menyifatkan skuad Harimau Muda sepatutnya boleh mencapai sasaran layak ke final berdasarkan persembahan yang ditampilkan mereka. Namun keadaan permukaan padang akibat cuaca hujan sepanjang perlawanan menjejaskan permainan pasukannya ketika berdepan Vietnam malam tadi. Kekalahan 2-1 kepada Vietnam menyaksikan skuad negara kekal di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata selepas 3 perlawanan dan gagal lolos ke separuh akhir. Selain itu, Ella Warasan mengakui kegagalan menyudahkan beberapa peluang yang diperoleh turut menjadi antara faktor pasukannya gagal mendapatkan keputusan lebih positif. Anak buah Ella Warasan bagaimanapun akan melengkapkan aksi terakhir kumpulan berdepan Singapura di Stadium Prince Khamis ini. Pemain bergu wanita negara Perlitan sempat sedia sepenuhnya untuk kejohanan Piala Sudirman di China pada 14 hingga 21 Mei ini. Keyakinan itu disuarakan pengarah prestasi tinggi Persatuan Badminton Malaysia BAM Dr. Tim Jones.
Dr. Tim memaklumkan Perli mengalami sedikit kekejangan leher sejak Jumaat lepas. Susulan itu, dia tidak dapat diturunkan dalam simulasi kejohanan Piala Sudirman kemarin. Namun Perli dijangka sempat cergas untuk beraksi bersama gandingannya Mtina di kejohanan Piala Sudirman. Pada September lepas, Perli 23 tahun mengalami kecederaan lutut kiri ketika menyertai kejohanan terbuka Jepun. Pada saingan Piala Sudirman, skuad negara diundi dalam kumpulan C bersama Taiwan, India dan Australia. Akademi Rugby Terengganu ART yang telah ditubuhkan sejak 2014 mengorak langkah baharu dengan penubuhan pusat latihan baru yang terletak di kawasan luar Bandaraya Kuala Terengganu. Sekolah Menengah Kebangsaan Belara yang berstatus sekolah harian biasa berasrama menjadi pusat latihan kedua akademik itu sebagai usaha melahirkan atlet-atlet sukan rugby berkualiti seawal di bangku sekolah. Ia terletak 8 km dari pinggir Bandaraya Kuala Terengganu. Seramai 13 pelatih baharu diterima sebagai kelompok pertama pengambilan pada tahun ini, melengkapkan keseluruhan seramai 45 pelatih. Sebahagian daripada mereka yang berada di pusat latihan pertama ART di SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu. Ia merupakan kerjasama di antara Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT bersama Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT dan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu PRNT. Sukan adalah salah satu orang kata platform penting dan berguna sebenarnya untuk membentuk karakter budak-budak pada masa hadapan. Satu perkembangan positif untuk sukan rugby ini bukan saja untuk bersukan semata-mata untuk mengisi masa lapang, tetapi lebih terjamin dari segi masa depan anak-anak beliau. Pencapaian hebat Lionel Messi dalam karirnya sebagai pemain bola sepak terus diiktiraf dan ini selepas dia sekali lagi dinobatkan ahli sukan terbaik dunia di Lourdes pada Isnin. Kejayaannya menjulang trofi terunggul bola sepak itu buat kali pertama bersama Argentina sudah cukup untuk dirinya meraih anugerah individu tersebut. Pemain kelab PSG itu menewaskan rakan sepasukan yang juga pemain kebangsaan Perancis Kylian Mbappe yang tewas di final Piala Dunia Qatar. Messi, 35 tahun, pernah memenangi anugerah berkenaan bersama juara F1 Britain Lewis Hamilton pada 2020. Skuad Argentina itu turut dinamakan pasukan terbaik Laureus dalam majlis yang berlangsung di Paris itu. Sementara itu, pelari pecut Jamaika Shirley Ann Fraser-Price mengungguli kategori wanita. Pencapaian terbaiknya pada 2022 adalah mengungguli acara pecut 100 meter dunia kali kelima di Eugene, Oregon pada Ogos. Juara tenis terbuka Amerika Syarikat Carlos Alcaraz juga menerima pengiktirafan pada majlis sama apabila dinobatkan anugerah pencapaian terbaik dunia. Alcaraz menikmati perjalanan karier yang cemerlang tahun lalu selepas berjaya mendaki ke ranking nombor 1 dunia. Pengiktirafan lain yang disampaikan adalah anugerah kemunculan kembali yang diberikan kepada pemain bola sepak Denmark dan Manchester United Christian Eriksen. Selain itu, atlet para Switzerland Katrin De Bruyne memenangi anugerah para terbaik selepas memenangi 2 maraton. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.